Hai, Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan tajuk Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saya Farah. Yang kedua, Nurul Hanani. Dan yang ketiga adalah Nur Farisa. Dewan Negara. Keahlian Dewan Negara terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama adalah 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri, iaitu setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. Yang kedua, 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Antara kelayakan ahli adalah: yang pertama, warga negara Malaysia; yang kedua, umur tidak kurang daripada 30 tahun; yang ketiga, waras fikiran; yang keempat, bukan seorang muflis; dan yang kelima adalah tidak mempunyai rekod jenayah. Selain itu, jawatan hendaklah dipegang selama 1 penggal bermaksud 3 tahun dan boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi. Seterusnya, kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen dan setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Negara. Parlimen boleh dengan undang-undang tersebut. Yang pertama adalah menambah bilangan ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri hingga 3 orang. Yang kedua, membuat peruntukan supaya ahli-ahli yang akan dipilih bagi setiap satu negeri dipilih dengan undi terus oleh pemilih-pemilih negeri itu. Dan yang ketiga adalah mengurangkan bilangan ahli-ahli yang dilantik atau menghapuskan ahli-ahli yang dilantik. Yang di-Pertuan dan Timbalan Yang di-Pertuan Dewan Negara. Yang pertama, Dewan Negara hendaklah memilih seorang daripada ahlinya untuk menjadi Yang di-Pertuan Dewan Negara dan seorang untuk menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Dewan Negara. Yang kedua, Yang di-Pertuan dan Timbalan Yang di-Pertuan Dewan Negara memastikan perjalanan mesyuarat berjalan lancar dan mengikut peraturan. Saya Nurul Hanani. Hari ini saya akan membentangkan tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara ialah bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan lancar. Kedua, memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan. Ketiga, membuat keputusan mengenai peraturan-peraturan mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan. Tambahan juga, Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua perlu melepaskan jawatan setelah tempoh keahlian di Dewan Negara tamat. Selain itu, seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, yang akan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara hendaklah melepaskan kursi Dewan Undangan Negeri sekiranya ingin menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara. Seterusnya ialah Dewan Rakyat. Ciri-ciri Dewan Rakyat ialah setiap ahli perlu mewakili satu kawasan pilihan raya. Kedua, seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. Ketiga, setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun dan selepas itu pilihan raya baru akan diadakan untuk memilih calon. Keempat, bagi Dewan Rakyat, ketua-ketua atau timbalan ketua majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal. Tarikh-tarikh majlis akan bermesyuarat dalam penggal itu. Selain itu, ketua atau timbalan ketua majlis boleh mengubah tarikh-tarikh yang ditetapkan itu dari semasa ke semasa. Ini adalah kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat. Pertama, mestilah berwarga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 18 tahun. Kedua, waras fikiran. Ketiga, bukan seorang muflis yang telah dilepaskan. Keempat, tidak mempunyai rekod jenayah. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat hendaklah dipilih dari semasa ke semasa, iaitu seorang Yang di-Pertua Dewan Rakyat sama ada beliau menjadi Dewan Rakyat atau bukan ahli Dewan Rakyat. Seterusnya, 2 orang timbalan yang di-Pertua daripada kalangan ahli Dewan Rakyat.
Jika yang di-Pertua yang dipilih bukan daripada ahli Dewan Rakyat, maka beliau hendaklah mengangkat serta mendatangani sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan Dewan Rakyat dan tidak berhak untuk mengundi. Selain itu, yang di-Pertua boleh pada bila-bila masa untuk meletakkan jawatannya melalui surat yang telah ditandatangani sendiri olehnya dan dituju kepada Setiausaha Dewan Rakyat. Seterusnya, Parlimen hendaklah membuat peruntukan bagi saran yang di-Pertua dan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua dan timbalan-timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat melalui undang-undang dan dipertanggungan pada kumpulan wang disatukan. Seterusnya, tugas-tugas yang di-Pertua Dewan Rakyat bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan lancar. Yang kedua, memastikan perbahasan mematuhi peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Dan yang ketiga, membuat keputusan dan tafsiran mengenai peraturan-peraturan mesyuarat sekiranya berlaku pertikaian. Secara amnya, yang di-Pertua Dewan Rakyat boleh melepaskan jawatannya dan hendaklah mengosongkan jawatan tersebut dan sekiranya Dewan Rakyat mula bersidang selepas pilihan raya dan seterusnya berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian. Seterusnya, keistimewaan Parlimen pula ialah menjamin kebebasan bercakap dan berbahas dalam kalangan ahli perlembagaan. Yang kedua, kesan prosiding dalam mana-mana majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasa parlimen tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Ketiga, seseorang tidak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apa-apa jua yang dikatakan dan diundi semasa mengambil bahagian dalam prosiding majlis parlimen. Keempat, seseorang tidak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apa-apa yang disiarkan atau di bawah kuasa mana-mana majlis. Tajuk seterusnya ialah saraan ahli majlis parlimen. Parlimen boleh membuat peruntukan undang-undang mengenai saraan ahli-ahli setiap majlis parlimen. Pentadbiran Parlimen pula ialah diketuai oleh Ketua Pentadbiran Parlimen Malaysia serta bertanggungjawab atas urusan dan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Kedua, Setiausaha Dewan Negara bertanggungjawab dalam urusan mesyuarat Dewan Negara dan ketiga, Setiausaha Dewan Rakyat bertanggungjawab dalam urusan mesyuarat Dewan Rakyat. Seterusnya, ciri-ciri ahli parlimen hilang kelayakannya. Pertama, telah disabit kesalahan jenayah oleh mana-mana mahkamah dan dihalau penjara tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang RM2,000 serta tidak mendapat pengampunan bebas. Kedua, hilang akal. Ketiga, diisytiharkan bankrupt yang belum dilepaskan. Keempat, memegang jawatan berpendapatan. Kelima, tidak menghantar penyata pilihan raya yang lalu. Keenam, mendapat kewarganegaraan asing. Kekosongan luar jangka parlimen juga boleh berlaku oleh kerana sebab yang tertentu. Oleh itu, satu pilihan raya kecil hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari. Jika kekosongan itu 2 tahun sebelum pembubaran parlimen, kekosongan tersebut juga tidak boleh diisi kecuali untuk membentuk majoriti. Persidangan parlimen akan bermula bersidang setelah dibuka rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, jarak masa antara satu persidangan dengan persidangan yang lain harus tidak selang lebih 6 bulan. Di samping itu, semua persidangan disusun dalam satu kalender yang dipanggil takwim. Persidangan juga biasanya akan berlangsung selama 3 minggu bagi Dewan Rakyat dan 2 minggu bagi Dewan Negara. Dan dalam setiap penggal terdapat 3 atau 4 kali mesyuarat. 2 mesyuarat penting ialah membahaskan titah ucapan baginda Yang di-Pertuan Agong. Kedua, membentangkan belanjawan tahunan. Sekian sahaja daripada saya.